Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang dah rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulin memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulin 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulin dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulin, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Kita hanya ada 3 batch sempena bulan kemerdekaan ni. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang ke dalam channel YouTube Aris TV. Dan masih lagi bersama dengan YouTuber anda yang bukan palatau, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Let's go. Kita akan bersama dengan Lieutenant Colonel Dr. Amy Farina, seorang bekas Doktor Aviation di dalam tentera, dan juga kita bersama dengan sahabat baik lah, iaitu Major Besara Faizuddin Havoc. Dan hari ini kita akan membincangkan, kita akan tanya, kita akan tahu, ramai orang juga yang tertanya-tanya satu benda yang selalu seorang juruterbang pesawat pejuang ataupun fighter pilot alami sewaktu diorang melakukan penerbangan, iaitu G-Force. Halo, apa khabar? Assalamualaikum, ma'am. Salam, apa khabar? Baik, ma'am. Puasa ke, ma'am, hari ni? Belakang, jap. Okey. Kau position lah. Saya. So, saya kat rumah. So, kalau ada suara-suara budak berumur 10 bulan, budak berumur 4 tahun tu biasalah ya. Orang rumah satu lagi dekat mana, ma'am? Itu pergi meeting. Tak ada lah. Oh, meeting. Puasa, ma'am, hari ni, ma'am? Tak. Tak, okay. Alright. So, hari ni saya akan tanya all about G, ma'am. So, kita tanya very basic thing pasal G lah. Sebab ramai orang pun duk tanya dekat Havoc, apa tu G, macam mana boleh kena G, apa tu G. So, kalau nak cakap pasal G, biasanya yang akan kena G sini adalah fighter pilot lah kan. Sebab dia fly in the very high speed dengan dia punya maneuver and arrows apa semua. So, mula-mula saya nak tanya, saya tanya Havoc dululah. Kan? Pak Is, apa itu G-Force sebenarnya? Kalau aku suruh aku jawab daripada Aku doktor, ajar kau malah banyak aku kali tanya. Silap jawab. Saya kalau dia tanya boleh lah saya goreng. Dia memang dada ni. Dia kata dia lah memang lah. Saya semua rasa je gitu. Ada orang cakap sakit, tapi saya cakap tak adalah sakit sebenarnya. Dia kalau kita biar tu indah lah tu. Mimpi indah. Tak ada sakit sebenarnya. Dia menekan tu kan. Dia penat je bagi saya. Dia tak ada macam. Diorang anggap macam sakit benda tu. Macam tengok muka macam kesakitan. Tapi saya cakap tak sakit sebenarnya. Pak Is, aku tanya kau soalan very simple, Pak Is. What is G? Itu je. Alihkan graviti. What is G? Alihkan graviti. Okay. So, itu saya jawapan. Okey lah, I rasa I kena save him lah kot. Cewa. Okay, ma'am. That is G. G is basically a gravity lah. And what is pulling G pula? I rasa before kita go into pulling G, we have to know what kind of G kita ada dalam life ni sendiri sebenarnya. Okay. G, kalau kita cakap G dalam flying is GZ. Okay. Tapi dalam orang kata dalam hukum fizik, there are actually 3 types of G.
GX, GY, GZ. Okay, now imagine yourself tengah bawa kereta. Okay, you bawa kereta, kalau you speed up, you tekan minyak, apa akan jadi pada your badan? Belakang, cak. So that's positive GX. Okay, GX. kalau you tekan brake, your badan akan ke mana? Slam ke depan. So that's negative GX. Ke belakang tadi positive GX, ke depan is negative GX. Okay? So kalau ikutkan, you punya kereta stop. Tapi you punya badan ke depan. So dia punya gravitational force selalunya dia akan opposite. Okay? Kena faham konsep tu, dia akan opposite. Okay, sekarang ni kalau kita corner ke kanan, badan akan macam mana? Kanan lah. Ke kiri lah. Okay. So, okay, kalau ke kanan, kanan kiri lah, kiri. positive Kiri lah. GY, positive GY. Kalau ke kiri negative GY. Okay, tapi kita dalam yang keadaan biasa, hidup di permukaan bumi, kita kurang experience GZ. Itu yang pilot-pilot semua experience lah. Actually semua orang yang pernah naik aeroplane semua akan experience. Contohnya masa nak take off. Okay, masa take off macam kita naik Air Asia ke, naik MAS kan. Masa dia laju, okay, mula-mula melaju tu is positive GX. Aku dah confused dah. Dia GZ, tapi bila once dia dah naik ke atas, kita akan experience positive GZ pula. Okay? Okay. Sekarang ni imagine I pegang, okay, what is pulling G? Okay, sekarang it comes to what is pulling G. Pulling G, okay, now imagine I have one ball. One ball I ikat dengan tali and then I pusingkan. Okay, I pusing, so dia pusing. Tapi I pegang dia, so dia punya pulling force is towards my direction. Okay, tapi kalau I pegang tali dia, tu sepatutnya dia punya force ke I lah kan. Tapi imagine kalau I potong tali tu, bola tu ke mana? Ke ni. Itulah yang dia orang rasa dalam aircraft. Walaupun dia macam ni, okay, tengok fighter punya. Lama dah tak buat macam ni kan? Selalu fighter macam kan? Lama dah tak. Betul tahu dah aku tak buat macam ni. So, bayangkan kalau aircraft dia, okay, straight and level, okay lah fly macam ni. Tapi once dia dah corner macam ni, okay, imagine macam tali tu ke sini lah. So, dia kalau I putuskan tali, dia tengah maneuver macam tu. So, dia punya bila kita potongkan dia akan rasa macam nak jatuh ke sana kan? Betul. Bayang. So, maknanya sekarang ni, dia punya forces yang dia rasa sekarang ni semuanya tertarik ke bawah. Okay, semuanya tertarik ke bawah. Okay, now pilot, kalau kita pusingkan macam ni, dia tertarik ke bawah kan? So sekarang ni pilot tengah duduk macam mana? Tengah duduk macam ni, macam kita lah. So bila I cakap gravitational force semua turun ke bawah, apa sekali yang akan turun ke bawah? Dia punya darah. Darah lah. Darah. Sebab tu kita panggil G-lock. Kalau siapa-siapa yang tak boleh, tak tahan, kita tak buat AGSM, yang kata teran tu lah. Teran tu basically muscle kita kat kaki tu dia akan kecilkan salur darah kat kaki, so that darah maintain banyak kat atas. So kalau dia relax di masa G-force dia akan pengsan. Confirm akan pengsan. Lagi cepat nak pengsan is right before you nak tarik G tu you teran, tapi bila you tarik G you relax. Itu terus pengsan. Oh, macam ada saya kena lah. Masa saya buat ni lah G training tu, saya baru nak dia dah terus tarik terus pingsan terus. Betul. So that is pulling G. So ma'am, meaning that masa yang ma'am cakap kita buat maneuver nanti badan ada tendensi nak jatuh ke sini tu kan. Maknanya badan dan organ-organ dekat dalam semua lah, sekali dengan darah apa semua lah. Yes, sebab tu kita advise pilot kalau before you're planning to go for high G punya maneuvers, makan dulu. So that kita perut, jantung ke atas ni, position dia lah. So kalau perut kosong, dia punya jantung tu akan jatuh lebih banyak sikit. So dia punya darah nak kena travel to head tu macam jauh sikit, naik beberapa sentimeter lagi tinggi. As compared tu kalau perut penuh, you ada ni lah, ada bantal nak turun bagi dia tak jatuh banyak. Support lah.
Okay, ma'am. Yep. So, macam mana sampai tahap pilot tu boleh yang orang nampak macam pingsan, macam pitam, apa semua tu dalam keadaan macam mana? Bila Dalam dia keadaan macam mana? dia akan pingsan tu? Okey. Darah dekat otak, okey, macam mana? Okey, badan kita ada blood pressure. Okey. Normal blood pressure kita tahu is 120/80. So that's the pressure yang travel throughout the body lah. And okey, bayangkan nak siram pokok lah. Air yang laju akan keluarlah air kita nak siram. Bayangkan kalau kita slowkan dekat pipe tu, air tak keluar lah. Untuk sampai ke organ tu tak sampai, darah tu tak sampai. So sama juga dengan darah. Okay, darah dia apa faktor-faktor dia untuk menentukan tekanan darah yang keluar daripada jantung dan sampai ke otak adalah the pressure, tu satu, kuat tak kuat. Satu kuat tu dia akan maintain lah, tapi akan berubah dalam flying adalah the volume. Sekarang volume bila tarik G ke mana? Dia akan ke bawah. So kalau makin banyak, lagi tinggi G you buat and lagi lama maneuver tu you buat, lagi banyak darah akan ke bawah. Darah tak cukup sampai ke atas, pingsan masa tu. Okey, kejap. Kejap, Umi tengah cakap dengan Uncle, kejap. Okey, cakap hai Uncle. Hai Uncle. Okey dah. Oh, buka Q&A pun. Q&A. Ada pilot cap tanya ni. Apa dia? Kita buka kita buka Tak apa. Q&A lah lagi. Pak itu biar dulu. Itu last. Tapi dalam kita punya otak ada oxygen reserve yang boleh tahan no matter how high the G is, 6 saat boleh tahan. So you buatlah 10G ke 12G ke 6 saat you still okay. Dan kalau kalau yang graf tu kan. Okay, so bayangkan ni graf dia. Okay, ni graf So kalau contohnya I bagi dia 9G tapi within that 6 second. So dia tak akan dapat G-lock. Tapi kalau I kasih dia 9G and then I maintain je, so daripada dia tak ada apa-apa, dia akan terus G-lock. So kalau dia tak buat apa-apa lah. Tu kalau tak buat apa lah. Okay. Tapi kalau macam I bagi dia 6G, tapi lepas tu dia ada buat AGSM, dia mungkin akan experience graying out dulu. Dia rasa macam masuk dalam tunnel. And kalau dia punya muscle tensing tak bagus, dia punya AGSM tak bagus, dia boleh dapat G-lock lepas tu. So now 6 second lah memang kalau dia 9G human boleh itu lah. Dia kalau dia tak buat apa-apa, dia 6 second dia boleh conscious lah. Yes, Dia satu kat orang tadi man. Human sekejap. Oh, sorry. Tak apa dia. Tak. Go. Pasal selalu dapat jawapan. Human paling tinggi G dia boleh tahan apa man kalau dia tak buat apa-apa. Human body. Kalau tak human body kalau tak buat apa-apa, okay. Dr. John Stapp tahun 1950-an. He's a doctor and he's also a pilot. Dia buat eksperimen on his own body pasal sejauh mana human body will withstand. Tapi dia naik rocket jet. I rasa I ada tunjuk kot masa I punya training. Dia buat jet tapi dia experience just GX lah masa tu. Oh, GX. GX. 40G. Dia tahan. 40GX. 40GX. So lepas keluar daripada dia punya roket tu. Oh, dia punya eksperimen is 40G punyalah laju and then nak stopkan dia adalah dia langgar dekat barrier. Ada stopper dia tu. So dia macam suddenly. So dia ada experience positif GX dengan negatif GX. So bila dia dah keluar, dia still dapat G missile dekat throughout dia punya body and mata dia penuh dengan darah. So, okay, experiment on GX is relatively okay, still relatively safe. Tapi kita human takkan buat eksperimen on negative GZ.
Macam tadi saya cakap yang kita selalu duk rasa masa flying is positif GZ okey lagi. Tapi negatif GZ is darah ke atas pula. So itu kita human body tak akan buat eksperimen sebab bila darah kumpul ke atas boleh pecah. Salur darah dekat otak dapat stroke. So far tak ada lagi lah eksperimen. We know that the higher the negative G is, potential dia memang you akan die lah selalunya. Die. Macam kalau positif GZ is jilat is okay. Jilat you akan mimpi yang sangat indah, balik kampung makan nasi dengan ibu dan ayah. No, basically memang mimpi macam tu tau. Jumpa girlfriend, whatever lah. Tapi negatif GZ kita tak ada eksperimen. Tapi Faiz, kalau tu pun 40G lah kot kalau macam roket dia Rocket stack. kalau orang nak pergi astronaut kan tapi seat dia macam tu kan. Dia still dia duduk. So dia G apa tu kan? So dia duduk macam ni. That's because gitu, kan? kalau so darah dia ke belakang lah instead of ke bawah. So still lagi dapat dekat otak dia. That's why position kalau orang pergi moon dia positionkan macam tu. Purely because of that. GX, GY, GZ tu. So, darah tu akan maintain dalam kepala dia. Sebab tu dia boleh sustain lagi lah. Super macam seat F-16 kan mana dia incline sikit macam tu. So waktu F-16 yang pilot tu dia cikut sikit lah. Maksudnya dia kurang sikit lah daripada compared to F-18 kan seat macam tu. Tegak tu kan. F-16 kan But macam that tu. compromise muscle pula. So F-16 banyak sakit belakang, sakit tengkok. Sebab you macam tu maneuver, you tend to do that. Betul. You tend to do that. So end up you sakit belakang. Dengan helmet, dengan bondom, dengan berjadah semua kat atas tu. Lagi senang sakit. Okay. Betul. Faiz, kau pernah experience negative G ke? Pernah masa 5 tapi negatif 2 je lah. Tapi tu macam macam nak pecah lah. Itu pun masa show masa 5 negatif. Itu pun tak sampai 2 kot. Dia sampai 1.5 tak silap saya lah macam tu lah 1. Dia tak sampai 2 lah. Dia Tak boleh. Kita human body memang tak akan boleh withstand negatif. So rasa negative G tu lagi seksa daripada positive G lah. Yang tu sakit. Sebabnya dia rasa macam nak pecah kepala. Itu sakit. Kalau positif tu tak ada apa sangat. Tapi training on negative G memang tak ada ma'am Tak ada lah. Okay. So ma'am, how to prevent nak bagi kita punya darah dekat kepala bila kita kena positif GZ ni, kita nak prevent darah daripada jatuh apa semua. So as a human body without any device, apa yang kita boleh buat? Ke ma'am nak suruh saya tanya Faiz? Tak ada. Itu jawapan dia masuk fat to fit. Wah. Sebab number 1 is you kena bulk up. You kena build up your muscle bulk. Terutamanya dekat perut dengan dekat your lower limb. So leg day every day. Leg day dekat limb and then dekat perut. Kalau dekat leher ma'am, leher perlukan juga ke? Leher pun perlu jugalah. Leher is not tak sangat tapi dia membantu untuk sebab you pakai helmet bondom tu dia just untuk positionkan your body lah. Lagi penting untuk elak dia tujuan kita. Okay, apa itu AGSM? I cakap dulu apa itu AGSM Anti-G straining maneuver adalah maneuver prepare, Havoc, kau kena demo. Maneuver is a straining maneuver untuk elak darah banyak berkumpul dekat kaki. So lagi banyak, the stronger your contraction is, lagi kuat macam mana, the stronger your contraction is, lagi kuranglah darah jatuh ke bawah. So lagi banyak darah boleh maintain ke atas, kurang dapat G-lock. So kalau siapa-siapa nak practice, okay, this is how I teach AGSM in my class. Okay. Stand by Faiz. Stand by. Okay, kita akan go section by section. Maknanya muscle by muscle. Okay, now try to contract muscle betis aja. Dua-dua betis. Cuba rasa tengah posisi lah. Aku duduk je. This is how we teach our fighter pilots you guys. So kalau korang nak rasa macam ni kita orang practice AGSM, this is how it is. Okay, now sekali lagi contract both your betis punya muscle. Okay, now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betis je dulu. Okay, bila contraction, okay,
contraction, you should breathe normally. Bukannya tak. That's wrong. Tak lupa lah. Contract is contraction aja. Okay, now relax. Okay, ma'am. Now contract your betis dengan peha at the same time, both. Okay. Okay. Macam mana nak contract tu? Betul ke tak contract? Dia macam bayangkan you kaki you tolak ke bawah. So dia boleh contract. Saya tolak bawah. Saya selalu tolak bawah. Okay. Yes. Now relax. Okay, now betis, peha dan bontot. Sepatutnya you akan macam naik sikit. Okay. 1, 2, 3 now. Okay. Relax. Pelat. Okay, relax. Peluh dia kan? Peluh dah kan? It's not easy Ini baru masa contraction. Dia ada 2 komponen, muscle dengan breathing. Okay, now betis, peha, bontot dan perut you crunch. 1, 2, 3. Breathe normally kena breathe normally. Okay, masa ni selalunya masa AJSM kita akan tumbuk muscle tu. Macam perut kan, kita akan tumbuk. Nak tengok betul tak you contract. So masa tu should be hard rock kan, rock solid lah kan. Ya. Okay, so itu muscle sahaja. Okay, selalunya masa kita akan buat kat tangan sekali lah. Okay. Nampak saya buat betul tu. Peluh saya ni. Tu sebab hang duduk luar. Tak, memang peluh ni. Memang betul ni. Okay. Okay, so sekarang ni tadi kita cakap AJSM ada 2 komponen. One is muscle contraction, one is breathing. Okay, breathing dia adalah 3 second punya cycle. Okay, I tunjuk dulu demo. Okay, bila kita cakap in 3, 2, 1. 2 ni kita kena tarik nafas. 1. Okay. So, 3. Okay, 3 relax. Okay. 2 muscle contraction. 1. Okay? Tengok semua boleh buat ke tak? Nanti yang Saya rasa semua tengah buat ni, ma'am. Satu komen, satu komen. Tengah buat ni. How hard it is to buat muscle contraction and at the same time kena okay? Tak boleh buat banyak kali buat sekali je. Sebab kalau you buat tak ada G, you akan create negative G pula. So, I tak nak banyak sangat darah kumpul ke atas. Buat sekali je. Okay? In 3, relax. 2, muscle contraction. Now, 1. Okay dah. Cukup. Rasa tak macam dah cukup sekali je. Bob. Yes. Rasa macam nak berpingau. bersalin exactly sebenarnya. Sebab Saya rasa tu nampak macam bintang ni. Maksudnya sebenarnya nampak bintang betul ni. in reality perempuan lagi higher ada G tolerance because our body is created to do AJSM masa bersalin. Sebab tu kalau tengok siapa yang lagi tinggi G tolerance is perempuan.